Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, saya Nur Ainun Azwa binti Hashim dari Bahasa Melayu 2 akan mempersembahkan video berkaitan dengan pengantar, pengajian, pendidikan kod 1092. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan negara, ingin saya sentuh sedikit berkaitan dengan tajuk tugasan saya ini, iaitu pemanfaatan digital memperkasakan pendidikan holistik. Apa itu pendidikan holistik? Pendidikan menurut Kamus Dewan edisi baru tahun 1963 mendefinisikan pendidikan sebagai perihal mendidik. Pendidikan juga boleh ditafsirkan sebagai ilmu yang merujuk kepada ilmu didik, pelatihan, didikan dan ajaran. Holistik pula bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai suatu sistem bersepadu yang menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan. Aspirasi menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud keinginan untuk mencapai atau mengadakan sesuatu, dalam erti kata lain bermaksud cita-cita. Hala tuju pula bermaksud sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, organisasi dan negara dan sebagainya secara khusus. Maka dapatlah kita simpulkan bahawa hala tuju aspirasi dan hala tuju pendidikan ialah keinginan dan matlamat negara dalam membangunkan sektor pendidikan agar berada setaraf dengan sektor pendidikan negara-negara lain yang terkenal seperti Switzerland, Korea dan sebagainya. Aspirasi dan hala tuju pendidikan terbahagi kepada dua komponen utama, iaitu SKPM dan PPPM. SKPM merupakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, manakala PPPM pula merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Tetapi fokus perbincangan kita pada kali ini akan lebih menjurus kepada PPPM. Okey. Apa itu PPPM? PPPM merupakan satu usaha kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. PPPM merupakan cetusan idea mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. PPPM juga telah dilaksanakan secara rasmi bermula pada 6 September 2013 dan telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan kita juga. Terdapat 3 objektif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Objektif yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan kepada 5 aspek, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Objektif yang kedua pula, dalam PPPM digariskan transformasi pendidikan yang komprehensif termasuk perubahan penting dalam KPM. Objektif yang ketiga ialah dapat mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan bagi 13 tahun akan datang. Jadi PPPM ni merupakan satu usaha kerajaan yang dilakukan untuk membolehkan sistem pendidikan negara kita ni lebih maju dan ke depan, setanding ataupun boleh setaraf dengan tahap pendidikan di negara lain seperti di Switzerland, Korea dan Finland, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. I'm just so afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you look into your eyes. Just hold seterusnya kita akan beralih kepada 5 aspirasi dalam pendidikan. Yang pertama ialah akses, kedua kualiti, ketiga equity, keempat perpaduan dan yang terakhir kecekapan. Inilah 5 aspirasi yang digariskan dalam PPPM.
Semua dah kenalkan kelima-lima aspirasi yang ada dalam sistem pendidikan negara. Sekarang saya akan terangkan satu persatu bagi setiap aspirasi tersebut. Yang pertama ialah akses. Akses ini merujuk kepada 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah menjelang tahun 2020. Bermaksud prinsip ataupun aspirasi akses ini merujuk kepada setiap kanak-kanak di negara ini perlulah diberikan hak yang sama rata terhadap sistem pendidikan negara. Hal ini bertujuan bagi membolehkan mereka mencapai potensi diri masing-masing. Untuk memenuhi hasrat tersebut, jadi sistem pendidikan negara ini ataupun pihak kerajaan wajarlah memberikan peluang kepada setiap individu untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang, status ekonomi, sosial, kaum dan agama. Seterusnya ialah kualiti. Kerajaan amat mementingkan kualiti pendidikan negara supaya berada dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa untuk bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global. Jadi sistem pendidikan Malaysia ini perlu ditambah baik. Contohnya, sepanjang 2 dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study atau lebih dikenali sebagai TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. TIMSS ini merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains. Manakala PISA pula bertujuan menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. Ialah equity untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Jadi, menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosio-ekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Maksudnya di sini, menjelang tahun 2020, kerajaan ingin mengurangkan sebanyak 50% jurang pencapaian dalam kalangan murid-murid yang berada di bandar dengan luar bandar dan murid lelaki serta murid perempuan, supaya semua kanak-kanak dapat mencapai potensi diri masing-masing dan mencapai tahap pendidikan yang terbaik. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara juga amat menekankan kepada perpaduan. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang umum sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Jadi, sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan dalam negara dan kerajaan amat yakin bahawa perpaduan ini juga dapat dipupuk melalui sistem pendidikan yang terbaik. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai seperti kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama. Sebagai contoh, melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian yang ada dalam negara kita. Dengan cara itu, perpaduan antara kaum dapat dipupuk dengan saksama. Aspirasi yang terakhir ialah kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Jadi, keberhasilan murid ini merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Kerajaan dalam mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk pendidikan bagi menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan, maka hasilnya perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan.
Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan kepada murid. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara juga menggariskan 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan, kedua kemahiran berfikir, ketiga kemahiran memimpin, seterusnya ialah kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan ini pada peringkat paling asas setiap kanak-kanak ini dikehendaki menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Murid perlu menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan sejarah, serta murid juga dikehendaki mempunyai pengetahuan am dalam bidang lain seperti muzik dan sukan. Kemahiran berfikir merupakan agenda utama dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada dua aras, iaitu aras rendah dan aras tinggi. Keupayaan menggunakan minda bagi menghadapi sesuatu situasi dan membuat keputusan melalui penaklukan, iaitu berfikir secara kritikal dan kritis. Seterusnya ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin merupakan usaha membina sifat kepimpinan penting khususnya kepada para remaja kerana mereka merupakan aset yang bakal mengisi keperluan kepimpinan negara bagi tujuan kelangsungan pembangunan. Maksudnya pada sejak awal lagi murid-murid ini dilatih untuk mempunyai ability memimpin dengan baik supaya mereka dapat menjadi model insan dalam memimpin negara pada masa yang akan datang. Seterusnya ialah kemahiran dui bahasa. Setiap kanak-kanak ini perlu menguasai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, murid akan berupaya untuk berkomunikasi menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris terutama dalam persekitaran kerja. Etika dan kerohanian merupakan sistem pendidikan yang akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi menghadapi cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar sebarang konflik dapat diselesaikan secara harmoni dan bijak dalam membuat pertimbangan. Sistem pendidikan juga berhasrat membentuk individu yang penyayang. Yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status quo. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian tetapi juga menghayati kepelbagaian yang ada di negara kita ini. Seterusnya, kita akan lihat implikasi, aspirasi dan hala tuju terhadap guru yang berjiwa pendidik. Guru yang berjiwa pendidik boleh dikatakan seorang guru itu mempunyai keterampilan yang sangat cekap dalam pengajarannya dan sangat berdedikasi dalam menjadi seorang pendidik kepada murid-murid di sekolah. Implikasi yang pertama ialah peningkatan kualiti pengurusan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik. Aspirasi dan hala tuju pendidikan memberi impak kepada guru dengan mewujudkan satu pengurusan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya aspirasi dan hala tuju, guru dapat guru dapat menentukan pengurusan rancangan pengajaran harian yang lebih sistematik dan bersesuaian dengan tahap kefahaman dan kebolehan murid. Guru seharusnya mengetahui tahap di manakah kelebihan dan kekurangan setiap murid yang diajar itu. Jadi dengan itu guru dapat menyusun setiap aktiviti pengajaran dengan lebih sistematik dan dapat memberikan banyak kelebihan kepada murid-murid. Implikasi yang kedua ialah guru dapat memperkasakan dan memperkembangkan pembelajaran digital dalam kelas. Selain daripada aktiviti menggunakan bahan pengajaran secara manual, guru juga boleh menggunakan bahan pengajaran secara digital. Contohnya, guru boleh mengakses laman web
word wall dan quizzes supaya guru dapat memberi satu pengajaran yang sangat menarik kepada murid apabila menggunakan bahan digital, di mana dalam bahan digital tersebut ada bunyi-bunyi yang menarik, ada lagu, ada lirik yang boleh diikuti oleh kanak-kanak, yang boleh diikuti oleh murid-murid. Di sini, saya sertakan satu video demonstrasi menggunakan bahan batu mengajar secara manual yang lebih menarik untuk guru-guru gunakan pada masa kini. Bahan batu mengajar yang disediakan ini sedikit sebanyak dapat menarik perhatian murid-murid dalam membentuk suku kata berdasarkan gambar dengan betul. Baiklah, untuk bahan batu mengajar, saya telah menyediakan satu permainan yang diberi nama suku kata bergambar. Okey. Boleh dilihat di sini terdapat 4 keping gambar dan suku kata yang telah saya sediakan. Contohnya di sini ada gambar buku. Jadi perkataan awal yang berwarna merah iaitu BU mewakili suku kata awal, dan perkataan yang berwarna hitam, suku kata yang berwarna hitam mewakili suku kata akhir. Jadi Aisyah, Aisyah boleh tengok kan ada 4 keping gambar dekat sini, iaitu gambar buku, susu, ini apa? Bola. Dan ini gigi. Okey, jadi cikgu dah sediakan contoh iaitu buku dan susu. Jadi cikgu nak Hasya pilih perkataan yang ada dekat sini untuk gantung dekat sini. Boleh? Boleh. Okey, cikgu akan pegangnya. Okey. Lagi. Okay, jadi perkataan yang berwarna merah ini mewakili suku kata awal dan ini suku kata akhir. Betul. Implikasi yang keempat ialah kanak-kanak arus perdana kurang upaya dan kanak-kanak pendidikan khas mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Hal ini telah digariskan dalam 5 aspirasi yang berkaitan dengan akses, di mana semua pelajar, tidak kira latar belakang sosioekonomi, agama, budaya dan sebagainya, akan mendapat hak pendidikan yang sama rata bagi membolehkan potensi mereka berjaya dikembangkan dengan lebih berkesan. Yang terakhir ialah implikasi terhadap guru. Guru dapat menjadi model insan kepada para murid. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar ataupun murid-murid akan mengikut jejak langkah guru tersebut, dan hasrat PPPM di mana guru menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. I'm just so afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you look into your eyes. Just